Seterusnya kita lihat 6.3, application of arithmetic and geometric series. Okey, kita lihat contoh yang pertama. A lecture hall has 25 rows of seat. Maksudnya untuk first row ni, first row untuk lecture hall ni kita boleh gunakan T1. Mewakili first row kita ada 25 seat. Okey. Kemudian untuk second row pula, untuk second row kita ada 28 seat. So kita buat T2 sama dengan 28, dan untuk third row kita ada 31 seat. Okay. Kemudian soalan yang pertama, find the number of seat in 17th row. Okay. Maknanya kita nak mencari T17. Okay. Jadi kita lihat dulu, kita lihat D yang pertama, common, kita lihat different yang pertama. Different yang pertama kita boleh ambil T2 tolak dengan T1 adalah 28 tolak 25, so kita akan dapat 3. Kemudian D2 kita boleh ambil third term subtract to second term, kita boleh ambil 31 tolak 28, so kita akan dapat 3 juga. Okay. So daripada sini kita dah ada common difference, iaitu D sama dengan 3, dan kita boleh gunakan first term kita adalah 25. Jadi kalau kita menggunakan arithmetic sequence, kita boleh gunakan Tn equals to A plus N minus 1D. Okay. So sekarang ni kita nak mencari T17. Jadi kalau kita nak mencari T17, kita gantikan N tu dengan 17. So kita akan dapat formula kita adalah A tambah 16D. So kita gantikan first term kita adalah 25. So kita ganti A kita adalah 25, dan plus 16 multiply by common difference adalah 3. So kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat nilai dia adalah 73. Okay. Maksudnya untuk row yang ke-17 seat kita adalah 73. Okay, kita lihat contoh yang kedua. A tired dog is trying to find its way home. Maksudnya kita ada seekor anjing ni di dalam perjalanan balik ke tempat yang asal. So perjalanan untuk first hour adalah 900 meters. Okay. Jadi kita boleh gunakan T1 kita adalah 900, dan untuk second hour perjalanan dia adalah 720 meter. Kemudian untuk seterusnya in third hour adalah 576. Okay. So daripada sini kita lihat so kita kena uji sama ada kita ada common difference ataupun ratio, common ratio. So kita kena lihat sama ada kita ada common difference ataupun kita ada common ratio. So kita akan check lah. Okay. Jadi kalau kita lihat, katakan saya menggunakan common ratio lah. Kalau common ratio yang pertama, ataupun yang pertama ni kita panggil ratio saja. So ratio yang pertama kita gunakan second term divided by first term. So kita lihat bila kita ambil 720 kita bahagikan dengan 900. Okay. So kita akan dapat 0.8. Kemudian kita lihat ratio yang berikutnya, third term divided by second term. So kita akan ambil 576 bahagi dengan 720. So kita dapat nilai yang sama. Maka untuk soalan ni, okay, ini adalah geometric sequence sebab kita ada common ratio iaitu 0.8, dan first term kita adalah 900. Okey, kemudian kita punya soalan, if the dog travels up to 6 hours, maksudnya perbincangan kita adalah N sama dengan 6. N sama dengan 6. Okay. Tapi kita lihat soalan dia, determine his total travels distance. Total ni merujuk kepada SN. Jangan kita menggunakan TN. Sebut je total, itu merujuk kepada SN. Maksudnya perjalanan daripada jam yang pertama sampai jam yang ke-6. Okay. So untuk di sini kita menggunakan geometric series, dan disebabkan kita punya R kita ni adalah less than 1,
maka kita menggunakan formula Sn equals to A1 minus R to the power of n divided by 1 minus R. Sebab kita nilai R kita adalah 0.8, less than daripada 1. Ok, so kita gantikan nilai. First term kita adalah 900, kemudian 1 minus common ratio kita adalah 0.8 dan n kita menggunakan nilai 6. Okay, sebab soalan kita adalah n sama dengan 6. So kita gantikan 6 kuasa 6 dan kita akan ambil 1 tolak 0.8. Okay, dan ini kita kira kita akan dapat 3320.35 meter, ataupun kita boleh menggunakan dalam kilometer 3.32 kilometer. Contoh yang ketiga, a photocopier was purchased for 13,000 in 2014. Maksudnya kita ada satu mesin photostat dengan harga pada tahun 2014 adalah 13,000. Kemudian harga mesin photostat ini decrease in value. Decrease maksudnya harga itu makin berkurang sebanyak 20% of the previous year's value. Okay, maknanya harga dia berkurang sebanyak 20%. Jadi kalau kita jumpa ayat ni decrease 20%, maka kalau kita nak tahu harga dia akan berkurang sebanyak 80, harga tu akan menjadi 80%. Jadi kalau kita ada maklumat decrease, okay, decrease 20%, so kalau kita nak tahu harga sebenar, kita menggunakan 80%. Okay, maksudnya harga dia berkurang sebanyak harga dia menjadi 80%. Okay, jadi untuk yang pertama kita nak mencari what is an expression for the value of the photocopier. Okay, jadi soalan dia kita nak mencari nilai mesin photostat itu after n years. After, so ingat dia punya keyword dia adalah after n years. Maksudnya kalau kita menggunakan T1, maksudnya itu adalah harga selepas 1 tahun. Maknanya selepas 1 tahun tu merujuk kepada tahun yang kedua lah. Bila tahun yang kedua, bila termasuk nilai harga tu makin berkurang. Okay, so kita seeloknya kita akan tarikkan dulu Tn ni adalah value, okay, value after n years. Okay, so keyword dia mesti guna after n years. Maksudnya kalau kita gunakan T1, okay, kalau T1 maksudnya harga asal kita adalah 13,000, tetapi sebab kita bincang after 1 year. After 1 year maksudnya harga dah mula turun. Okey, maknanya kita akan darabkan dengan 80% ataupun 0.8. Ini 0.8. Kemudian kalau kita nak lihat untuk tahun yang kedua, maksudnya after 2 years, so kita akan ambil harga akan berkurang lagi sebanyak 0.8. So maksud dia kita akan ambil harga T1 berkurang lagi sebanyak 0.8, ataupun kita boleh tulis T1 itu adalah 13,000 darab 0.8 kemudian darab dengan 0.8. Okey. So di sini kita akan nampak untuk T2 ni adalah 13,000 darab dengan 0.8 kuasa 2. Dan kalau kita lihat untuk after 3 years, so kita akan ambil T2 darabkan dengan kurang lagi sebanyak 20% ataupun 0.8. So kita akan ambil T2 itu adalah 13,000 darab 0.8 kuasa 2 darabkan dengan 0.8 lagi. Maka formula kita untuk T3 ni adalah 13,000 darabkan dengan 0.8 kuasa 3. Okey. Jadi soalan nak after n years. Jadi kita daripada sini, so daripada sini kita lihat Tn tu adalah kalau n kita 3,
maka dia akan jadi kuasa 3. Jadi kalau N kita kekal, maka kita akan tulis 13,000 darabkan dengan 0,8 kuasa N. 0,8 kuasa N. Okey, untuk soalan ni dia menggunakan simbol Vn. So kita tukarlah, Vn tu adalah 13,000 darab dengan 0,8 kuasa N. Okey, kita lihat soalan B pula. Kita nak mencari nilai mesin photostat tu after 3 years. Maksudnya kita gunalah V3. So gantikan 13,000 darab dengan 0,8 kuasa 3. So kita akan dapat nilai dia adalah 6,656. Seterusnya kita lihat exercise 6.3. Okey, untuk contoh soalan yang pertama ni, ini adalah berkaitan dengan harga tiket untuk local football team. Okey. So tiket tu akan increasing 20% per year. Maksud dia harga tiket tu akan meningkat setiap tahun tu adalah RM20. Okey. Jadi untuk harga permulaan tu adalah RM50. So tahun yang berikutnya dia akan jadi RM70 dan seterusnya. Okey. Okey, jadi soalan dia write a recursive formula. Maksudnya kita dapatkan formula dia. Okey, untuk kenaikan harga tiket. Okey. Jadi kita dapatkan dulu dia punya senarai sekuen dia bermula dengan sebutan yang pertama tu adalah 50. Okey. Itu adalah sebutan yang pertama 50, dan bila tahun yang kedua dia akan meningkat sebanyak RM20. So kita ambillah 50 tambah 20, so kita akan dapat RM70. Dan kita dapatkan untuk tahun yang ketiga 70 naik lagi RM20, so jumlah dia adalah RM90. So daripada sini kita lihat dah sama ada dia ada common difference ataupun common ratio. So kalau kita lihat D1 ni maksudnya T2 tolak T1. So 70 tolak 50 dapat 20. Dan kalau kita lihat D2 iaitu T3 tolak T2, 90 tolak 70 masih dapat 20. Okey. So daripada sini kita dapat common difference. So daripada sini common difference kita adalah 20, dan first term kita adalah RM50. So 50. Okay. So ini adalah arithmetic sequence. So kita guna Tn equals to A plus N minus 1 D. Okay. So first term kita tadi adalah, okay, so first term kita tadi adalah 50. So tulislah 50 tambah N tolak 1D. D kita adalah 20. So kita kembangkan, akhir sekali kita akan dapat 30 tambah 20N. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Kita nak tulis formula. Okey, kemudian soalan dia, is the sequence arithmetic or geometric? So tadi kita dah buktikan kita ada nilai D dia. Okay. So untuk soalan yang kedua ni, kita boleh tulis since we have a common difference. Okay, common difference iaitu D sama dengan 20, then it is an arithmetic sequence. Okay. Sebab kita ada common difference. Kalau katakan difference kita tak sama, maka tak bolehlah kita katakan dia adalah arithmetic sequence. Soalan yang kedua ni, a radioactive sustain decrease in the amount of grams by 1/3 each year. Maksud dia apa? Maksud dia kita punya radioaktif ni dia makin berkurang. Kemudian dinyatakan starting amount of the sustain in a rock, dia nyatakan 1.4.52 gram. Okay, kemudian soalan yang pertama kita nak write a recursive formula. Maksudnya kita kena create formula untuk merujuk kepada sustain left after the end. Ni perkataan after ni. Maksud dia
Selalunya untuk soalan ni kita bermula dengan let Tn tu maksud dia apa? Merujuk kepada soalan. Soalan menggunakan after. So kita boleh wakilkan dia sebagai amount of the substance left after. Ini keyword dia adalah after. Okay, after the end of each year. Selalunya kita akan bermula daripada takrifan ni lah. Okay, so kita nak create formula. Jadi kita bermula daripada T1. T1 ni ingat sebab kita menggunakan perkataan after. T1 tu maksudnya after 1 year. Bila after 1 year dia dah telah berlaku kekurangan amount of radioactive. Okay, so dia akan berkurang sebanyak 1/3. 1/3. So 1/3 daripada jumlah yang asal 1.452 gram. Okay, so ingat ini merujuk kepada after 1 year. Ini merujuk kepada soalan. Kemudian kalau kita nak ambil T2 pula, dia akan berkurang lagi 1/3 daripada T1. So kalau saya tulis balik, T1 kita 1/3 darab 1.452, maka kita boleh tulis T2 adalah 1/3 kuasa 2 darab dengan 1.452. Okay, kemudian selalunya kita dapatkan dulu sebutan yang ketiga sebab kita nak tengok pattern dia. Kalau 1/3 after 3 years, so 1/3 daripada sebutan yang kedua, ataupun 1/3 darabkan dengan 1/3 kuasa 2 darab dengan 1.452, maka kita boleh tulis 1/3 kuasa 3 darab dengan 1.452. Okay, kita tak perlu jumlahkan berapa nilai dia. Kita cuma nak create formula dia. Jadi daripada sini kita boleh create general formula. Jadi kita lihat pattern dia. Kalau di sini kita lihat, kalau T3 dia akan ambil kuasa 3. Kalau T2 maksud dia akan jadi kuasa 2. So daripada situ kita dah boleh lihat formula dia adalah 1/3 kuasa N darabkan dengan 1.452. Okay, ini adalah untuk soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua. Okey, kita nak lihat adakah ini adalah sekunder aritmetik ataupun geometrik. So daripada sini, daripada sebutan yang pertama tadi, sebutan pertama, kedua dan ketiga, so kita dapatkan dulu ratio dia. So ratio yang pertama, katakan saya ambil R1 lah. R1 tu merujuk kepada T2 bahagi dengan T1. T2 daripada yang atas tadi adalah 1/3 kuasa 2 darab dengan 1.452 bahagikan dengan, kalau T1 adalah 1/3 darabkan dengan 1.452, dan kalau kita selesaikan ni kita akan dapat nilai 1/3. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Kalau kita mencari ratio yang kedua, iaitu third term divided by second term. So 1/3 kuasa 3 darab 1.452 bahagi dengan, kalau kuasa kalau T2 maksudnya kuasa 2 darab dengan 1.452. So kita akan dapat ratio dia masih 1/3. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan, since we have a common ratio. Okay, common ratio, selalunya kita nyatakanlah common ratio kita adalah 1/3, then it is a geometric. Okay, geometric sequence. Okay, sebab kita ada common ratio. Okey, kita lihat soalan nombor 3 pula. Okey, initial annual salary. Untuk amend salary dia untuk initial annual salary 600. Ini cuma contoh je lah.
Okey, kita lihat contoh yang nombor 3. Contoh nombor 3. A man initial annual salary. Maksudnya gaji tahunan dia adalah, contoh dia 600. And increase by 45 ringgit a year. Maksudnya gaji dia akan naik setiap tahun 45 ringgit. Soalan dia menggunakan after. So daripada sini seloknya kita gunakan tarifan dulu. Kita tarifkan dulu, let TN salary. Okay, kita nyatakan salary after, gunakan perkataan after, ikut soalan, after n years. Okay, maka kita dapatkan dulu dia punya pattern dia. So T1 ni maksud dia after 1 year. Jadi bila after 1 year itu sebenarnya merujuk kepada tahun yang kedua. After 1 year dia dah ada increase 45 ringgit. So daripada 600 tambahkan dengan 45. So kena ingat T1 tu bukan 600, sebab T1 tu tarifan dia adalah after 1 year. Jadi kita gunakan 600 tambahkan dengan kenaikan gaji tahunan 45 ringgit. So T1 tu adalah 645. Kemudian kita dapatkan juga T2, 645 ni naik lagi 45 ringgit. So dapat 690. Kita dapatkan juga T3, 690 naik lagi 45 ringgit. So kita dapat 735. Okey. So daripada sini kita lihat, okey, kita lihat D dia adalah sama kan. So kita boleh ambil sama ada 690 tolak 645 ataupun kita ambil 735 tolak 690. So katakan saya ambil 690 tolak 645, nilai dia adalah 45. So common difference kita adalah 45. Tetapi soalan, so kita gunakan D45 dan first term kita gunakan 645, bukan 600, 645. So soalan kita nak after 15 years, maksudnya N kita 15 lah. So kita gunakan arithmetic, A tambah 14T. So gantikan first term kita 645 tambah dengan 14 darabkan dengan 45. So kalau kita jumlahkan semua sekali adalah RM1275. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Okey, the price of a new car 42,000. Maksudnya kalau harga kereta baru, harga dia 42,000. Kemudian setiap tahun, if the value of the car depreciate at rate of 10%. Maksud dia kalau kita jumpa perkataan depreciate, ini maksud dia kita punya harga berkurang. Okay, depreciate at rate 10%. Ini merujuk kepada harga tu kita kena darab sebanyak 90% ataupun 0.9. Okay, 90%. Bacaan kita adalah 90%. Jadi kalau kita nak senaraikan, lihat soalan, find the value of the car after. Jadi sama juga, sebelumnya kita mulakan tarifan value of the car after. Ini perkataan after ni, after n year. Okay. Jadi kalau kita nak dapatkan pattern dia, kita dapatkan dulu T1. T1 ni maksudnya after 1 year. Bila after 1 year, harga dia bukan 42,000 selepas depreciate at rate of 10% daripada harga yang asal. So kita ambil 42,000 darabkan dengan 0.9. Ni kita tak payah jumlahkan. So kita lihat pula T2, dia akan berkurang lagi sebanyak 0.9, 10%. So 0.9 darabkan dengan T1. So ini kalau kita gantikan T1, so dapatlah 42,000 darabkan dengan 0.90. Ini untuk T1 darabkan dengan 0.90. Okay, maka kita akan dapat 42,000 0.90 kuasa 2. Okay, kemudian kita dapatkan T3 pula. T3 ni maksud dia
nilai harga sebelum kena darabkan lagi dengan 0.9. So kita gantikan T2 42,000 darabkan dengan 0.90 kuasa 2 dan darabkan dengan 0.90. Maka kita akan dapat 42,000 darabkan dengan 0.90 kuasa 3. So daripada sini barulah kita dapat formula. So Tn, jadi kalau kita lihat, kalau T3 dia akan jadi kuasa 3, kalau T2 dia akan jadi kuasa 2. Maka kalau Tn, so kita akan ambil 42,000 darabkan dengan 0.90 kuasa n. Ini kita punya formula kita. Kita nak after 12 years. Maksudnya kita gunalah T12, gantikan n dengan 12. So 42,000 darabkan dengan 0.90 kuasa 12. Maka kita kira kita akan dapat harga kereta dah menjadi 11,862,404 sen. Untuk yang nombor 5 ni pula. Soalan nombor 5. A ball is released from rest at a height h meter. Maksudnya kita sebenarnya ada satu bola ketinggian h. Dan bila kita lepaskan bola tu, dia akan berkurang sebanyak 3/4. Setiap kali melantun tu, rebound, dia akan melantun, dia akan berkurang sebanyak 3/4 daripada tinggi yang asal. Kemudian dia nyatakan juga ketinggian yang asal ni adalah 10 meter. Kemudian find the height of the ball at 10 rebound. Maksudnya sama juga. Ini diambil kira rebound ni. Maksudnya kalau kita create dulu dia punya tarifan dia, Tn adalah nilai ketinggian, the height of the ball at n term, n rebound. Setiap kali lantunan tu adalah ketinggian dia, ketinggian melantun. Kalau T1 maksud dia, dia bukan maksud dia aslinya 10 meter. Kita kena ambil kira bila dia lepaskan daripada jarak 10 meter, lantunan yang pertama tu selepas kita lepaskan tu, maknanya dia akan berkurang 10 darabkan dengan 3/4. Ini yang pertama lah, 3/4. Kemudian kalau T2, kita akan ambil 3/4 lagi daripada T1, 3/4. So T1 tadi adalah 10 darab 3/4 darab dengan 3/4. So kita akan dapat 10 darab 3/4 kuasa 2. Kita tengok juga pattern yang ketiga ni, dia akan berkurang lagi 3/4 darab dengan T2. So T2 tadi adalah 10 darab 3/4 kuasa 2, kemudian darabkan dengan 3/4. So kita dapat T3 tu adalah 10 darabkan dengan 3/4 kuasa 3. So daripada sini kita akan dapat general form dia. Kalau kita nak Tn, maka ambillah 10 darab dengan 3/4 kuasa n. Sebab kita lihat pattern dia, kalau T3, 3/4 tu kuasa 3. Kalau Tn, maka 3/4 kuasa n. Jadi soalan nak ketinggian. So kita gantilah ketinggian selepas lantunan yang ke-10. So gantikan n tu dengan 10. So 10 darab 3/4 kuasa 10. Ni kalau kita kira, kita akan dapat 0.5631 meter.